وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أكرمنا بدولة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاة في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, hadrat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kerana diberikan kesempatan oleh Allah Taala kepada kita pada pagi ini sembahyang fardu subuh secara berjamaah, bersama-sama berzikir, sama-sama berselawat, dan juga sama-sama mengaminkan doa. Seterusnya berada di dalam lingkungan menuntut ilmu, belajar kitab Jam'ul Fawaid karangan Syekh yang alim, yaitu Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Sebagai mukaddimahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man futiha lahu babun fid du'a, man futiha lahu babun fid du'a minkum, futihat lahu abwabul ijabah." Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah wa akhrajahu At-Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim wa qala al-Hakim هذا صحيح الإسناد. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man futiha lahu babun fid du'a," barang siapa yang dibukakan baginya pintu berdoa, minkum di kalangan kami, futihat lahu abwabul ijabah, telah dibukakan baginya pintu-pintu ijabah doa. وَمَا يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ الْعَافِيَةَ. Dan tidak ada seseorang memohon kepada Allah Ta'ala yang lebih dicintai kepadanya daripada memohon afiat. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah, juga hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dan Imam Hakim di dalam Mustadrak. Berdasarkan hadis ini, Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala telah mensyarahkan dalam kitab beliau yang terkenal Tuhfatul Syakirin, yang dimaksudkan barang siapa yang dibukakan oleh Allah Ta'ala baginya pintu doa, maksudnya lah man fataha Allahu lahu bil iqbal ala doa bi khushu'in wa khudu'in wa tadarru'in wa tadallulin, kana hadha al-fathu sababan li ijabati doa'i. Barang siapa yang Allah bukakan baginya pintu doa, ada orang ini suka berdoa, sebelum berdoa berzikir dulu, suka berdoa, kerap berdoa, ahab, kemudian berdoa ini dikhusyuk, dengan khusyuk, wa khudu', rendah diri, wa tadarru' wa tadallul, dalam keadaan menghinakan diri, rasa rendah dirinya di hadapan Allah. Karena hadzal fathu, maka adalah pembukaan doa tersebut ataupun pembukaan suka berdoa ini sababan ijabati doa ini
Dia adalah di antara satu sebab Allah mustajabkan doa. Kalau bila kita nak berdoa dalam rasa khusyuk, tawadhu, rendah diri, kita betul mengharapkan daripada Allah Ta'ala. Dan diuraikan lagi riwayat yang lain, dibukakan baginya pintu-pintu rahmat. Sesungguhnya pembukaan pintu-pintu rahmat merupakan dalil atas ijabah mustajabnya doa seseorang yang berdoa. Justru itu adalah sayubianya bagi seorang hamba Allah apabila dia mendapati pada dirinya gemar berdoa, cerdas ketika berdoa, maka sudah ada petanda-petanda bahawa Allah memustajabkan doa. Tapi kalau kita baca doa ni masa malas, nak amin pun ngantuk, nak amin pun ngantuk, bukan baca doa pun tu nak amin je, ngantuk, lesu, kalau itu tak ada tanda mustajab. Tapi kalau kita baca doa, kita nak aminkan doa buat imam yang membacakan doa, rasa cerdas, rasa segar gitu. Macam pagi-pagi ni kena kopi panas rasa gitu, segar gitu. Ini Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu sudah ada petanda-petanda bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala nak mustajabkan doa. Ini hadis ni telah diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Tirmidzi, juga Ibn Hibban, Imam Hakim, dan Al-Imam Al-Munziri telah menyebut dalam kitab beliau At-Targhib wa At-Tarhib. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Justru itu kalau kita banyak berdoa kepada Allah Ta'ala, supaya Allah membukakan kepada kita ni suka berdoa, suka berzikir, suka bertahlil, suka baca Quran. Allahu Akbar. Itu di antara petanda-petanda Allah sayang dan suka kepada kita. Pagi ini kita meneruskan lagi bacaan kitab kita ini. Kita sampai muka surat 266. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين. Dan riwayat Ibn Hibban dan Hakim, dan tak kala duduk seorang laki-laki, yakni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkata ia laki-laki, Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi, walladhi nafsi biyadihi, laqad ibtadaraha ashratu amlakin kulluhum harisun ala أن يكتبوها فما دروا كيف يكتبونها حتى رفعوها إلى ذي العزة فقال اكتبوها كما قال عنه. Maksudnya diriwayatkan daripada Ibn Hibban dan Hakim dalam kitab Mustadraknya, tak kala ada seorang laki-laki datang di sisi Nabi SAW ke dalam lingkungan para sahabat Nabi SAW ni,
yang mana Rasulullah ada bersama ketika itu, dan laki ini pun membaca alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Segala puji bagi Allah, puji yang mana? Hamdan katsiran, puji yang begitu banyak. Dalam mengaji bahasa Arab ini dinamakan maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq kepada masdar. Alhamdulillahi hamdan katsiran. Seolah-olah maksudnya ahmadullah hamdan katsiran. Hamdan katsiran. Ahmadullah, aku memuji kepada Allah dengan puji yang begitu banyak. Puji yang begitu banyak. Thayyiban, yang baik. Mubarakan, pujian yang diberkati. Fihi, padanya. Kama yuhibbu Rabbuna, sebagaimana dicintai oleh Tuhan kami. Wa yarda Rabbuna, dan diridai oleh Tuhan. Jadi seorang lelaki ini baca zikir. Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Tuhan diriku dengan tangannya. Nabi SAW menyatakan walladzi nafsi, bahawa demi sesungguhnya diriku di bawah tangan Allah. Karena Nabi SAW menyatakanlah hadis ini, begitu rendahnya rasa tawadhu, rasa kerdilnya, tidak ada daya dan upaya, melainkan di bawah tangan kekuasaan Allah. Walaupun Nabi SAW, apatah lagi kita. Kita ni tak ada daya dan upaya, melainkan dengan pemberian daripada Allah Ta'ala. Allah berikan kekuatan. Ini diajar oleh Nabi SAW. Rasa takabur, riak, sedangkan kita di bawah tangan kekuasaan Allah Ta'ala. Walladzi nafsi wawul qasam, ay uqsimu, aku bersumpah. Aku bersumpah, yang mana aku bersumpah akan diriku, yang mana diriku ini di bawah tangan Allah, mana di bawah tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad, sesungguhnya, senya bersegera akan dia 10 malaikat, sekaliannya loba atas bahawa surat akan dia. Tiba-tiba Nabi SAW terlihat 10 orang para malaikat dalam riwayat kita ni. Yang mana 10 orang malaikat ni menunjukkan lil kasrah, bukan bilangan 10. Kalimah 10 ni menunjukkan ialah lil kasrah, menunjukkan ramainya para malaikat. Iaitu berlumba-lumba hendak menuliskan pahala. Maka tiada mengetahui akan dia betapa hendak disuratkan dia. Tak tahu pahala ni berapa nak ditulis. Malaikat ni pun tak tahu nak tulis berapa, hingga diangkatkan dia kepada yang mempunyai ketinggian, sehingga dibawa balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana nak tulis ni ya Allah? Maka Allah perintahkan, maka firman-Nya, suratkan dia seperti barang yang dikata oleh hamba-Ku. Maka tulislah apa yang dikatakan, alhamdulillahi hamdan katsira, segala puji bagi Allah, pujian yang begitu banyak sehingga tidak terhingga. Pahalanya besar. Ini dalam kitab kita, ni. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi, yang telah disebut oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Tuhfatuz Zakirin, bahawa sesungguhnya Rifa'ah ibni Rafi' radhiyallahu an berkata, sallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari aku telah semayang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rifa'ah ibni Rafi' kata, kemudian aku bersin. Tiba-tiba dia bersin.
Fa'atashtu, maka aku telah bersin. Faqultu alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fihi. Lantaran aku terus membaca alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Sebagaimana dalam kitab kita ni, bila dibaca asyam, dibaca alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa. Habis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia pun nak beransur, mana dia nak beredar. Faqala manil mutakallimu fi shalah. Siapakah yang berkata dalam salat tadi? Rasulullah tanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya. Faqala lahu Rifa'atu ibnu Rafi'in, maka Rifa' ibnu Rafi' terus jawab, ana ya Rasulullah. Saya yang baca tadi. Saya yang bercakap tadi. Faqala lahu kaifa qulta? Apa yang kamu ucapkan? Qala qultu, aku ucapkan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ini yang saya baca wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mula rasa takut. Kok Rasulullah marah? Sebab bacaan yang dia baca ini tidak ada hubung kait tentang bab semayang. Tak ada hubung kait dalam bab semayang. Nanti saya uraikan berdasarkan hukum fiqh, berdasarkan hadis ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus memperjelaskan, demi sesungguhnya diriku ini di bawah tangan Allah, di bawah tangan kekuasaan Allah Ta'ala, ibtadaraha, telah berlumba-lumba akannya, bid'atun wa salasuna malakan, iaitu lebih daripada 30 orang para malaikat, ayyuhum yas'adu biha, iaitu di antara mereka ni yang telah naik membawakan kalimah ini, membawakan kalimah ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Al-Imam At-Tirmizi. Jadi berdasarkan hadis ini menunjukkan bahawa besarnya fadilat membaca alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fihi. Begitu juga satu riwayat bahawa seorang para sahabat, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sami Allahu liman hamidah, maka dia pun baca rabbana, dia tidak membaca rabbana lakal hamd, dia tidak baca rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ard, bi rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Habis semayang, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, manil mutakallimu, siapa yang baca tadi? Sahabat ni pun jawab, saya wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melihat lebih daripada 30 para malaikat berlumba-lumba nak menuliskan pahala. Sejak itulah menjadikan bacaan ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah ni, rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Maka berdasarkan 3 hadis. Satu hadis yang menyebut bahawa ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir dalam perhimpunan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ni kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Telah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat asyratu amlakin, ada 10 para malaikat berlumba-lumba nak menulis, sehingga pun tak tahu nak tulis apa, dipersembahkan kepada Allah Ta'ala. Allah kata, bawa saja kalimah tersebut, yang mengetahui pahalanya ialah aku. Sebab kalimah ini kalimah memuji Allah, kalimah yang memuji Allah. Allahu Akbar. Ini di antara zikir-zikir yang
kalau kita amalkan, ianya boleh mendapatkan saadah, kebahagiaan, bukan setakat ketika menghadapi sakratul maut, bahkan di akhirat besok mendapatkan pahala yang begitu besar. Kalimahnya begitu pendek, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kalau kita ucapkan, ramainya para malaikat berlumba-lumba nak tulis. Kalau diketahui oleh umat Nabi SAW begitu besarnya pahala, nescaya mereka akan bersungguh-sungguh membaca. Saya telah uraikan di Masjid Bukit Katil semalam menerusi kitab Baharul Mazi, apabila Nabi SAW menyatakan bahawa inna likulli nabiyyin haudan wa inni la arju an akuna aktharahum waridatan. Nabi SAW bersabda, inna likulli nabiyyin hauda. Setiap para nabi ada kolamnya, kolam di akhirat besok. Wa inni la arju, sesungguhnya aku amat berharap, an akuna, bahawa adalah aku aktsarahum waridatan, telaga aku ni telah diminum oleh ramai di kalangan hamba Allah. Jadi Al-Imam Al-Ghazali menghuraikan hadis tersebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap begitu. Kalau kita nak berharap dapat minum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah sekadar berharap saja tanpa ada beramal? Ianya sia-sia. Dan nak dapat minum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat besok tapi tak buat amalan apa-apa, ianya adalah satu penipuan dan terpedaya begitu je, terpedaya dengan dunia. Berdoa panjang tapi tak ada apa-apa amalan. Ini dia amalan yang disarankan oleh Nabi SAW, iaitu begitu besar pahalanya dan dijanjikan oleh Allah Ta'ala dengan pahala-pahala ni supaya kita bersungguh-sungguh melakukan amalan. Bila kita beramal ni nak mendapat apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Adakah kita nak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah ini kita beramal tidak ikhlas? Kira ikhlas lah. Apa maksud ikhlas? Ikhlas tu kerana Allah. Maka Allah telah berfirman gitu, kita buat apa yang Allah kehendak, itulah ikhlas. Ada orang tak faham maksud ikhlas. Ni buat-buat ni dapat pahala, nak dapat pahala, itu tak ikhlas. Siapa kata itu tak ikhlas? Definisi di kalangan siapa yang kata itu bukan ikhlas? Ikhlas ialah mengikut segala perintah Allah. Kalau Allah perintahkan buatnya sekian-sekian dapat pahala, itu perintah Allah, maka kita buat kerana itu perintah Allah yang telah dijanjikan oleh Allah. Ikhlaslah. Itulah ikhlas. Kalau kamu semayang boleh tersamat api neraka, masuk dalam syurga, kerana kita nak terselamat api neraka dan dimasukkan dalam syurga, itulah ikhlas. Itu ikhlas. Ada orang baca kitab Sayrus Salikin berkana ikhlas. Hadis itu pun dhaif. Bila dibawakan amalan sampai langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai ke di hadapan Allah Ta'ala, Allah kata lemparkan bahawa sesungguhnya dia tak ikhlas. Mereka tak tahu dia ikhlas tak ikhlas, mereka bawa aja. Ini tak ikhlas. Jadi orang faham hadis tu, ikhlas ni beramal tak ada niat apa-apa. Dah tak betul. Dan hadis itu pun mutakallam fihi, dipertikaikan oleh ulama di sudut kesahihannya. Telah disebut oleh Al-Imam Az-Zabidi dalam kitab beliau Ittihaf Sadatil Muttaqin, dalam mensyarahkan hadis yang dibawa oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya. Jadi ikhlas ini ikhlas. Kita amal-amali telah dijanjikan melalui hadis Nabi SAW, pahalanya hanya Allah saja yang tahu. Kita beramal supaya mendapatkan kelebihan ini, ianya tetap ikhlas. Tetap ikhlas. Tetap ikhlas. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Ini salah satu yang dicadangkan oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala agar kita amalkan dia. Di antara lagi yang disarankan kepada kita menerusi hadis-hadis Nabi SAW. Dan riwayat Nasai dan Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannafnya, Musannaf Ibnu Syaibah, dan Imam Ahmad dalam kitab Musnad Imam Ahmad.
Imam Ahmad dia ada musnadnya, disusun melalui iaitu mengikut turutan huruf. Dan Abu Daud dalam Sunan Abi Daud, Sunan Abu Daud. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula wajabat lahul jannatu. Maksudnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca akan dia, mana barang siapa yang membaca raditu billahi rabba, sebagaimana imam kita tadi pun membaca doa ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Pendek je baca, tapi pahalanya begitu besar. Pendek bacaannya tetapi pahala begitu besar. Pahala begitu besar. Barang siapa membaca raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Siapa baca ni, dia kata, nescaya wajib baginya syurga. Wajabat ay sabatat lahu, maka wajiblah, mana berhaklah dia masuk syurga Allah, masuk syurga. Banyak riwayat-riwayat yang lain yang mana Nabi SAW menyarankan kita membaca bacaan ini. Di antaranya dalam riwayat yang lain bahawa Nabi SAW apabila lepas sembahyang fardu subuh, Nabi SAW membaca asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Riwayat Imam Ahmad dan Ibn Tabrani. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca asbahna ala fitratil Islam, asbahna telah berpagi-pagilah kami, ala fitratil Islam, atas fitrah Islam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimah jamak. Asbahna bermakna zikir ini dibaca secara beramai-ramai. Jadi dibaca ramai-ramai. Ada orang kata zikir tak boleh baca ramai-ramai. Macam mana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh baca asbahna? Asbahna telah berpagi-pagilah kami ala fitratil Islam, di atas fitrahnya Islam. Wa kalimatil ikhlas, itu kalimatil ikhlas, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pagi-pagi ni kita mengaku wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan di atas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di atas agama bapa kami Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang agamanya bersih, hanifan muslima, dan Islam, wa ma kana minal musyrikin, dan adalah Nabi Allah Ibrahim bukan tergolong orang yang musyrik, bukan orang musyrik. Jadi pahala membaca zikir ini, kita berzikir bahwa besar pahalanya, wajabat lahul jannah, maka layaklah ia masuk syurga dalam keadaan ianya beramal. Raditu billahi rabba, aku telah redha bahawa Allah itu adalah Tuhanku. Redha, tak ada syirik, tak ada sekutu bagi Allah, mengaku depan Allah begitu. Wa bil islami dina, dan Islam itu adalah agamaku, tak berganjak di atas agama Islam. Walaupun tergugat apapun, digugatkan, ianya tidak tergugat dalam keadaan matin. Semalam saya telah huraikan di Masjid Bukit Katil, di antara tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, di antaranya orang yang kuat bertaubat dan sentiasa istiqamah beribadat kepada Allah,
Di antaranya wassalabatu fi dinillah. Salabah ini kalau tanah tu, kalau kita tengok dia keras, kita hentak macam mana pun dia biasa. Tanah kalau keras macam mana? Kita ambil, kita hentak begitu. Tangan kita yang lenguh nanti. Dia tidak akan. Kita ambil satu kayu, kita hentak dia, hentak. Tanah yang keras, susah nak tembus dia. Begitu kita kata tanah ni keras, itu mana wassalabah. Wassalabatu fi dinillah, kental dalam agama Allah, tidak tergugat. Oleh sebab itu, bila kita baca wabil islami dina, dengan Islam itu adalah agama, itulah aturan hidupku, agama, dan kita telah berhutang dengan Allah. Din ini juga ada diambil dari kalimah dana yadinu. Dana yadinu. Dana yadinu, utang. Mana kita ini tidak melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Ini agama. Kalau kamu tak lakukan, kamu akan berhutang depan Allah. Bila berhutang depan Allah besok, siapa yang boleh bayar? Tak ada orang boleh bayar. Maka kalau kamu berhutang tak boleh bayar, tempat dia neraka. Tempat dia neraka. Ini ulama huraikan kalimah din ada juga diambil daripada mustaqqah, iaitu diambil daripada kalimah ad-dain, iaitu hutang. Hutang. Maka kamu itu dikirakan berhutang. Kalau tak bayarkan sekarang ni apa yang diperintahkan oleh Allah, hutang kamu melambat-lambat. Kamu jadi orang yang berhutang sehingga tidak mampu kamu membayarkannya, tidak ada satu amalan yang boleh menebuskan, maka ketika itu tempatnya adalah neraka. Ini oleh sebab itu bagi orang yang membaca wabil islami dina, dia tak mau berhutang. Sebagaimana sekarang ni dia tak mau berhutang, supaya bila dia pencen, bila dia dah tua-tua, tak terfikir dah hutang dah, nak pergi mana pun dia senang lenang. Tapi kalau kita ni diruntuni oleh hutang, sana hutang, Allahu Akbar, tak selesai. Orang ni jumpa nak pergi masjid, kita berhutang dengan orang ni, nampak dia, kita keluar pintu sana, tiba-tiba kita pun nak turun, dia pun nak turun sana, pusing balik, tak senang. Tak dengar pula orang beri salam kat rumah, takut pula ini orang minta hutang. Begitu juga dalam agama ni, besok malaikat ni hambat kita kerana kita ni banyak hutang dengan Allah Ta'ala, maka ketika itu tak ada orang boleh tolong. Malaikat amalan. Ini di antara amalan yang diajar oleh Nabi SAW. Kalau kamu baca dengan sungguh-sungguh bahawa sesungguhnya Allah telah menjanjikan syurga bagi kamu, iaitu kamu berjanji wabil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bi Muhammadin ay raditu bi Muhammadin, raditu bi Muhammadin, aku redha bi Muhammadin, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabiyyan wa rasula, nabi dan juga ia adalah rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya lagi, bila nak baca ni dia kata, dan satu riwayat 3 kali dibaca, 3 kali. Bila tu? Pagi dan 3 kali petang. Manakala lepas sembahyang tadi kita baca 3 kali, Allahu Akbar, tidak terhingga pahala ni. Nanti petang kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ini anak-anak kita di sekolah-sekolah baca maksurat, wazifatul kubra, al wazifatul sughra. Ataupun ada orang sekolah-sekolah agama sini, zaman sekolah rajin baca, lepas sekolah ruyub habis. Kenapa? Kerana baca kerana peraturan, bukan kerana kita merasakan itu satu tuntutan. Anak-anak pun baca al-wazifatul sughra, al-wazifatul kubra, baca kerana kita tak ajarkan baca ni supaya dia jadi sebati, supaya kita ni menjadi sebati. Kalau tak baca tak selesa, tak selesa. Macam kita dah biasa makan nasi, satu hari tak kena nasi, dia tak boleh. Tak boleh, dia kena nasi. Walaupun kita banyak lagi daging korban, buat sup, mi sup, kuih tiaw sup, semua kita sup.
Bihun sup, tapi tak boleh. Tadi dah kena bihun sup, petang pula mi sup, malam dia tak boleh, kena cari nasi juga. Dia kena cari nasi walaupun sesuap, sebab perut ni dia tak boleh terima yang lain kecuali ada nasi juga. Tak percaya pergi Mekah tengok. Pergi Mekah makan nasi Arab, hari pertama, hari kedua, ketiga okey. Dia kata last kali Allahu Akbar, tak ada sambal. Tak ada sambal. Tahu lah kata. Jeffrey kau ada bawa sambal. Ni kakak-kakak makcik-makcik ni kalau nak pergi umrah semua siap bawa sambal. Sebab kau tak selera. Walaupun 4 hari baru duduk sana, tak selera. Sebab itu bukan selera kita, itu makanan orang belah-belah sana. Kena sambal. Sambal Arab tak boleh jalan. Tak boleh jalan. Dia kata kena sambal dia, tak boleh. Ini sebab dah biasa. Begitulah bagi orang yang sudah biasa ni, kalau dia tak rasa Allahu Akbar. Kalau dia tak baca, dia rasa tak sempurna hidup di hari itu. Sampai tahap begitu yang saya telah uraikan sebelum ni, yang dinamakan warid. Nama dia kan wirid. Di Masjid Tengkera sebelumnya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, di antara tiga amalan untuk mendapatkan husnul khatimah. Dan telah mengeluar Ibnu Abi Syaibah radhiyallahu anhu dalam kitabnya Musannaf, namanya Musannaf Ibnu Syaibah. Dan Imam Ahmad dalam Mustadraknya, dan Imam Bukhari dalam Sahih Imam Bukhari, dan Imam Nasa'i, Sunan Imam Nasa'i, daripada Shaddad Ibn Aus radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidul istighfar an yaqula al-abdu, penghulu istighfar bahawa dibaca oleh hamba. Kalau nak istighfar, pilihlah istighfar ini yang dinamakan penghulu segala istighfar. Penghulu segala istighfar yang diriwayatkan daripada Shaddad Ibn Aus radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sayyidul istighfar, penghulu segala istighfar. Adapun istighfar lain ni dia bukan penghulu. Adapun kita baca istighfar Sayyidi Ahmad Idris, istighfar Al-Azim contohnya. Sayyidi Ahmad Idris ada istighfar Al-Azim, ada selawat azimiyah, kemudian tahlilnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasihu ilmallah. Ini zikir yang Allah ilhamkan kepada Sayyidi Ahmad Idris. Tapi adakah kita nak mendahului istighfar azim ataupun sayyidul istighfar? Mesti dahulu sayyidul istighfar. Mesti dahulukan sayyidul istighfar. Begitu juga bila kita berselawat. Adakah kita berselawat dan nak ambil selawat-selawat yang diilhamkan oleh Allah kepada para wali-wali ini, ataupun selawat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mesti dahulukan selawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab kita mengaku bahawa wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi dan rasul yang telah diutuskan oleh Allah. Adakah selawat-selawat yang lain itu mengatasi selawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini kena faham. Kadang-kadang kita mengambil selawat yang lain dan cerita fadilatnya begitu banyak, sedangkan tidak terdapat pada riwayat bahawa barang siapa membaca selawat ini macam nescaya dihapuskan oleh Allah Ta'ala dosanya, seolah-olah ianya beribadat selama 20 tahun. Macam-macam fadilat selawat ni tak ada dalam hadis. Tidak terdapat mana hadis yang menguatkan bacaan itu. Nescaya diampunkan oleh Allah isi rumahnya, dan diampun oleh Allah jiran-jiran dia pun kena dapat ampun kerana kita baca selawat itu. Barang siapa membaca selawat ini nescaya terselamat daripada azab kubur. Macam-macam. Ini semua ulama cipta. Ulama cipta yang tidak terdapat mana-mana riwayat. Ambil yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Idris Syekh kita ini, Syekh Daud Patani, dia tak ambil selawat lain.
Dia tak ambil istighfar lain. Dia tahu, tapi dia ajarkan kita utamakan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahawa betul kita ni wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Gitu. Kita tak nafikan. Orang ni nak amas istighfar azim, nak baca istighfar mana pun, macam-macam jenis yang disusun oleh ulama, ahlan wa sahlan. Tetapi jangan meminggirkan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besok takut bila kita baca-baca ni di akhirat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pandang kita. Selawat yang kita baca ni Nabi tak pandang. Sebab apa? Sebab kamu utamakan umat aku punya selawat daripada aku. Sebab bermimpi-mimpi ni ialah kita tak tahu kesahihannya. Adakah syekh tu yang berkata bermimpi, ataupun anak murid dia lebih-lebih yang kata bahawa syekh ni kata malam tadi aku bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ialah mimpi. Kalau dia kata betul pun, ya betul. Kalau dia nak gelintung pun, mana kita tahu? Sebab dia tak ada dalil yang kukuh. Berbeza hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai sanad sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lain gitu. Ini adabnya. Contohnya kalau saya banyak kali sebut baca kitab Dalailul Khairat li Imam Al-Jazuli rahimahullah taala, maka Al-Imam Al-Jazuli memulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dimulakan dengan selawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawat para sahabat yang riwayat daripada para sahabat. Riwayat sampai last kali barulah ujung-ujung ni selawat ni diamal oleh syekh ni, selawat ni diilhamkan oleh Allah pada syekh ni, diilhamkan syekh ni. Empat turutan cara beramal. Baca istighfar, sayyidul istighfar, jangan mulakan dengan istighfar azim dan sebagainya. Baca selawat dan baca istighfar yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuk istighfarnya? Allahumma anta rabbi. Allahumma ya Allah, anta rabbi, engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan engkau. Bila kita baca la ilaha illa anta ni, tak ada yang boleh menyelamatkan kita daripada api neraka melainkan Allah. Tak ada yang dapat memberikan rezeki kepada kita melainkan Allah. Tak ada yang boleh memberikan pahala semua ni melainkan Allah. Apa yang ada kuasa kita tak ada. Oleh sebab itu la ilaha illa anta ni, tidak ada Tuhan, ay la ilaha, ay la ilaha ma'bud bihaqqin illallah illa anta ya Allah, mana engkau ya Allah. Apa yang Allah perintahkan dia akan ikut. Siapa yang faham kalimah la ilaha illallah, apa yang Allah perintahkan dia akan ikut, apa yang Allah larang dia akan tinggalkan. Sebab tidak ada satu yang disembah dengan sembarangan melainkan Allah. Bila disembah sembarangan, apa yang Allah kata terus ikut, apa yang Allah suruh dia akan ikut. Sebab dia nak supaya dia boleh terselamat daripada azab Allah, azab kubur, azab neraka ni. Illa anta, melainkan ya Allah, melainkan engkau ya Allah. Kita baca Quran sekarang ni semua apa baca? La ilaha illa anta. Sebab dengan baca Quran menandakan bahawa kita ini seolah-olah mendengar kalam Allah, diwahyukan oleh Allah. Contoh dalam kitab Syairus Salikin dalam bab Al-Uzlah, bila kita baca Quran, bila kita rindu nak mendengar kalam Allah, maka kita ambil Quran, kita baca. Kita membaca Quran seolah-olah kita merasakan Allah berfirman kepada kita. Kita rasa seronok sebab Allah beri arahan kepada kita. Allah bagi arahan macam-macam. Ini arahan ni, ini pula diberikan, kalau kamu buat begini, ini habuannya. Jeffrey, kalau kau buat kerja bagus, hujung tahun saya bagi APC, anugerah pekerja cemerlang ni, dan anda dapat kerajaan negeri akan bagi 1,000 kat kamu. Bukan senang 1,000. Kerajaan akan bagi 1,000. Sungguh-sungguh orang buat kerja kena dapat insentif dia itu dapat 1,000. Tiap-tiap bulan dapat anugerah cemerlang pekerja contoh. Nampak gambar situ, Ustaz Syukri, begitu. Dapat RM100. Dapat RM100.
Bulan kedua orang lain pula, bulan ketiga dapat pula lagi dia, dapat 100 lagi. Seronok. Seronok. Bila baca Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut begini-begini, rasa seronok. Sebab itu daripada Allah. Ini dalam kitab Uzlah. Dan apabila kita berzikir, tanda kita ini supaya Allah pandang kepada kita, supaya Allah tumpukan perhatian kepada kita, maka kita pun baca zikir, maka kita pun banyak berselawat, supaya Allah tengok kita. Macam orang yang berjaya, anak yang berjaya, kita punya perasaan lain. Seronok kita tengok anak rajin, tak disuruh pun dia buat baca, tak ada sibuk-sibuk nak tengok cerita Korea anak ni. Yang lain ni tengok cerita Korea. Yang lain, yang ini kuat, dengan semayangnya bagus, ibadatnya bagus, studinya bagus, sonok kita. Jadi disebut oleh Syekh Abdul Samad Al-Palembani dalam kitab Al-Uzlah, begitulah kita ni bila kita berzikir, kita baca-baca ni, supaya Allah tengok kita, ni hamba-Ku, hamba yang paling baik. Maka Allah limpahkan rahmat dan keampunannya kepada kita. Allahu Akbar. Itu kena ada kakak-kakak dan makcik-makcik. Kalau kita rindu nak mendengarkan kalam Allah, ya ambil Quran. Kalau kita rasa nak supaya Allah pandang kita lagi, kita nak tunjukkan bahawa kita ni sayang, cinta kepada Allah, ya kita zikir dan berselawat ke atas Nabi SAW. Ini disebut dalam kitab Sayrus Salikin dalam bab Al-Uzlah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, engkau telah ciptakan akan daku, wa ana abduka, dan aku ini adalah hamba engkau ya Allah, wa ana ala ahdika, dan aku di atas perjanjian. Kita berjanji dengan Allah dalam alam roh lagi. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Ya, kami mengaku ya Allah, engkaulah Tuhan kami. Tunaikan janji kamu, asyhadu an la ilaha illallah, tunaikan. Wa wa'dika wa ana ala wa'dika, dan aku sentiasa berada di bawah segala janji-janjimu. Janji burukmu aku tinggalkan, janji baikmu aku tunaikan ya Allah. Sekadar mana, nampak ni? Mastata'tu ay muddata istita'ati, ma masdariyah. Mastata'tu ay muddata istita'ati, selama mana yang ku mampu. Nampak ni? Nak kata kita nak buat semua 24 jam tak mampu. Sekadar mana yang kita mampu, setakat mana yang ku mampu ya Allah. A'udzubika min syarri ma sana'tu, dan aku berlindung dengan engkau ya Allah, min syarri, daripada kejahatan, ma sana'tu, apa yang telah aku lakukan. Minta Allah lindungkan kita. Allah bagi petunjuk, Allah pimpin kita tak buat benda yang tak elok. Abu'u tu memberi maksud uqirru, mana aku mengaku. Abu'u, aku mengaku. Aku mengaku. Abu'u bukan abu tu bapak ya. Abu'u laka, aku mengaku bagi engkau, binikmatika alayya, dengan nikmat-nikmat engkau yang telah diberikan ke atas aku. Wa abu'u, dan aku mengaku. Nampak dia punya muqaddimah. Ya Allah, nikmat yang kau beri pada aku begitu banyak, tapi buat dosa. Allah bagi nikmat mata, bukan suruh buat dosa, tapi kita, Allah beri mata, buat dosa. Itu sebab kita kata wa abu'u bi zambi, dan aku mengaku tentang dosa yang telah kulakukan. Ya Allah, faghfirli. Justru itu ampunlah dosa bagiku. Segala apa dosa ni, ampunlah dosa. Zunubi, zunub ialah jamak kepada zambun. Zambun, zambani, zunub. Bahasa Arab ni kalau zambun maknanya ialah dosa, zanabun maknanya ekor. Zanab belah belakang kita dekat, kalau binatang belakang punggung dia ni, bontot dia ni, ini nama zanab, ekor. Zambun, dosa. Lain bahasa Arab. Tersilap baris lain.
Aku mengaku ya Allah ampunlah dosa-dosaku. Kalimah zunub tu jamak, zunub, zambun, zambani, zunub. Mana banyak dosa ni. Fa innahu, kenapa tu minta ke Allah supaya Allah ampunkan? La yaghfiruz zunuba illa anta. Kerana tidak ada yang boleh mengampunkan dosa-dosa itu illa anta, melainkan engkau. Ini sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar. Kerana di dalamnya pertama al-iqrar, mengaku Allah yang esa, mengaku di sudut uluhiyah, dan juga pada dirinya dia mengaku bersifat iaitu ubudiyah. Yang pertama mengaku di sudut uluhiyahnya Allah, dan mengaku di sudut ubudiyahnya diri dia. Oleh sebab itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, mengaku bahawa Allah itu Tuhannya, dan mengaku bahawa dia akan mengabdikan. Itu sebab dia baca la ilaha illa anta, ini menunjukkan dia seorang hamba. Yang kedua dalam sayyidul istighfar ni, al-i'tiraf bi annahu al-khaliq, mengaku bahawa Allah lah yang menjadikan, mencipta, menjadikan. Dan seterusnya wal iqrar berahdi, iaitu mengaku dengan perjanjian yang telah diambil ke atasnya. Kita mengaku dah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian ar-raja bima wa'ada bihi, mengharapkan apa yang telah dijanjikan, janji baik daripada Allah. Oleh sebab itu wa ana ala ahdika wa wa'dika, kalimah wa'dun ni menunjukkan bahawa kita mengharapkan supaya apa yang telah dijanjikan oleh Allah, syurga, pahala, kita harap supaya kita dapat. Kita dapat. Dan kita harapkan, mohon pada Allah Ta'ala, janji-janji yang tidak baik ini kita dijauhkan oleh Allah, dijauhkan oleh Allah, supaya kita jangan tergolong. Oh, cantik dia punya maksud sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar. Lagi kata al-Imam Syaukani rahimahullah ta'ala dalam kitab Tuhfatuz Zakirin mensyarahkan sayyidul istighfar ni, Syekh menyebut lagi wal isti'azah bima jana bihi ala nafsihi, dan dia minta perlindungan daripada Allah daripada jenayah yang telah dilakukan. Dia anggapkan supaya anggapkan bahawa dosa-dosa yang kita buat ni melakukan satu jenayah pada Allah. Melanggar perintah ni satu jenayah gitu. Melanggar, mana ini perintah Allah kita langgar. Lampu merah kalau kita langgar pun kena. Itu dunia. Undang ini adalah undang-undang Allah, kalau kau langgar kamu seorang penjenayah. Oleh sebab itu minta kepada Allah Ta'ala, a'udzubika min syarri ma sana'tu, minta supaya jangan digolongkan sebagai penjenayah pada Allah. Penjenayah ma jana bihi alana wa idafatun ni'ami ila mujidiha, dan telah menyandarkan segala nikmat itu kepada yang mengadakan dia, iaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita baca faghfir wa abu'u laka bi ni'matika, itu maksud kita sana. Wa idafatu zambi ila nafsi, dan kita mengaku bahawa dosa-dosa ni aku yang buat ya Allah, aku yang buat ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Kita mengaku wa abu'u laka bi zambi. Kemudian wa raghbatu fil maghfirah, sungguh-sungguh gemarkan, mengharapkan, lobakan keampunan daripada Allah Ta'ala. Oleh sebab itu minta Allah ampunkan, faghfirli. Wa i'tirafuhu bi annahu la yaqdiru ala zalika illahu, dan dia mengaku semua benda-benda ni dia tidak akan mampu nak lakukan melainkan dengan daripada Allah. Jadi oleh sebab itulah sayyidul istighfar, penghulu segala istighfar. Dia merangkumi semua. Dia sudut tauhidnya,
dari sudut ilmu fiqahnya, supaya kita nak mengaji belajar ilmu fiqah, nak beramal apa yang diperintahkan oleh Allah, mesti berdasarkan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila amal ni, dia jadi orang yang baik. Pahalanya besar. Sikit lagi kita baca. Qala al-musannif rahimahullah taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qalaha muqinan biha famata yawmahu qabla an yumsiya fahuwa min ahli al-jannah wa man qalaha min al-laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahli al-jannah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca akan dia Sayyidul Istighfar ni, bila baca tu, macam mana cara dia? Yakin dengan dia, betul-betul yakin. Yakin sebagaimana yang saya uraikan tadi, satu persatu kalimat yang kita baca tadi. Maka mati pada harinya, dahulu daripada petang-petang, maka ia daripada ahlul jannah. Sebab daripada awal iqrar, Allahumma anta rabbi, dia tauhid. Tauhid. Mati dia insya-Allah masuk syurga. Min ahlil jannah. Dan barang siapa membaca akan dia, ni baca Sayyidul Istighfar ni, daripada malam, waktu malam, dan ia, orang yang baca ni yakin dengan dia, betul-betul yakin, satu persatu yang dia baca tadi yakin, maka mati dahulu daripada subuh, belum waktu subuh meninggal dunia. Macam mana tu? Maka ia daripada ahlil jannah. Apa lagi? Syekh kata inilah amalan yang terbaik yang diajar oleh Nabi SAW. Jangan ambil amalan-amalan yang berapu-rapu tak ada dalil. Ambillah yang diajar oleh Nabi SAW, yang dijanjikan kalau amal ni betul-betul yakin, meninggal dunia kita sebelum waktu asar nanti ahli syurga. InsyaAllah Allah pemudahkan ketika menghadapi sakratul maut. Kalau kita amal nanti petang ataupun lepas sembahyang subuh, insya-Allah nanti bila kita meninggal dunia, tahu-tahu kata Allah dah meninggal dunia, pak cik tu pukul berapa nak pergi sembahyang, dia nak pergi sembahyang tahajud. Macam seorang kiai ulama Indonesia meninggal dunia baru di Mekah, kerana nak ambil wudu sembahyang tahajud, tengok dah tak ada. Allahu akbar. Dan ditanam di perkuburan ma'alla. Ini di antara tanda-tanda kewalian, tanda-tanda kewalian, kerana ditanam satu tempat yang hari-hari ada orang ziarah, hari-hari orang tolong doakan, hari-hari orang tolong doakan. Itu tanda baik. Kalau kita tanam satu kubur tak ada orang datang, bila orang nak doakan? Ini hari-hari ada orang doa. Ini di antara petanda yang terbaik. Mudah-mudahan Allah juga berikan kepada kita sentiasa ada orang ziarah, orang baca doa, minta supaya Allah ampunkan. Assalamualaikum ahlad diyar, Allahu akbar, sejahteralah ke atas kamu wahai penghuni yang ada. Sejahtera, minta ke Allah Ta'ala, orang ni datang minta sejahtera, orang ni minta sejahtera, hari-hari begitu, siang dan malam, orang lalu ada minta begitu. Ini dia antara petanda-petanda ahli syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, di antara amalan-amalan kalau nak minta kita ini dimakbulkan oleh Allah, segala permintaan kita. Disebut oleh Al-Imam Syaukani dalam kitab Tuhfatuz Zakirin, di antaranya bila kita nak berdoa, baca ayat ini dalam surah Al-An'am ayat 124. Di ulama amal ayatnya. Kalau kita nak murah rezeki, lepas dia baca ya Allah, limpahilah rezeki kepadaku ya Allah. Rezeki zahir dan batin, rezeki iman dan taqwa, rezeki harta-harta yang kita nampak, rezeki keimanan, rezeki. Kalau kita sakit, ya Allah sembuhlah sakitku ya Allah. Ayatnya ialah ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita lepas sembahyang baca.
Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Allahu a'lamu. Ini dinamakan doaul, iaitu berada di antara dua nama Allah. Dia dua kalimah Allah, Allah dalam Quran satu tempat saja. Dia boleh baca Rasulullahillahu a'lamu, tetapi dibaca dia ada jim. Ulama kata ini memang makbul doa. Seorang ulama Mesir, Syekh dulu masa di Mesir, dia kata, guruku seorang wali Allah, guruku mengajar kepada daku, bacalah doa ini. Dan saya tengok dalam kitab Tuhfatuz Zakirin ada kitab doa ini, disebut juga tempat-tempat makbul. Abwabul Faraj, Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, Habib Alawi Maliki juga menyebut dalam kitab beliau, iaitu kelebihan ayat ini dalam surah Al-An'am ayat 124. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya Rasulullah. Allahu a'lamu. Bila Allah terlebih mengetahui. Sebutkan hajat kami. Sebutlah apa hajat. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3 sampai, insya-Allah mustajab. Ini di antara ayat-ayat yang kalau kita baca dimustajabkan oleh Allah doa kita. Dimustajabkan oleh Allah doa kita. Minta supaya Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan kita ni sedang beribadat kepada Allah. Allahu akbar. Bacalah ayat surah Al-An'am ayat 124. Cara bacanya berhenti Rasulullah, Allahu a'lamu. Kalimah Allah, Allah. Tidak ada dalam Quran, satu ayat saja dalam surah Al-An'am yang dinamakan Jalalatain. Jalalatain, doaul Jalalatain, doa di antara dua kalimah Allah. Dua kalimah Allah. Ini rahsia-rahsia ayat Al-Quranul Karim, sehingga Al-Imam Syaukani memperjelaskan dalam kitab beliau yang terkenal Tuhfatuz Zakirin. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kuliah di Duyung ditangguhkan dan juga Bukit Baru Isnin juga ditangguhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.